faedah yang pertama, hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ad. Tengok ayat kita ini. Ayat kita ini ayat 55. Allah kata bagi orang taghut buruk tempat tinggal. Dalam ayat yang lepas, ayat 49, hadza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Bagi orang beriman, bertakwa, tempat kembali yang elok. Bagi orang tahu, tempat kembali yang buruk. Ayat ini mengajar kepada kita, para pelajar, annal afdal lid-da'iyah, sebaik-baiknya para pendakwah dalam penyampaian kita kena ada dua-dua. Dia panggil at-targhib wat-tarhib. Kita galakkan orang ibadat, galakkan orang buat benda baik, dan juga kena tarhib, amaran, memberi peringatan, jangan buat benda buruk, jangan langgar syariat, jangan buat dosa dan maksiat. Maknanya kena ada dua-dua. Dia panggil targhib dan tarhib. Sebab kalau pendakwah ni ambil satu sudut je, ambil yang tarhib saja, kita ni Islam ni kena baik dengan orang, charity, tolong orang, kan? Kita ni tengok tu orang tu walaupun dia nampak macam tak warak je, tak, walaupun dia tak tutup aurat, tapi dia mati dalam keadaan senyum. Jadi mulalah orang, dia panggil, menyebabkan orang ni rasa aman daripada perancangan yang telah Allah Ta'ala buat. Jadi mereka akan berterusan dalam maksiat. Mereka berani buat maksiat sebab dia kata tengok orang buat maksiat pun mati dia senyum je. Mati hari Jumaat pula. Oh, ni ustaz duduk mengajar ni mati dalam keadaan yang dahsyat. Kita kata na'udzubillah lah. Dan ada yang mati aksiden, ada yang macam-macam mati bukan hari Jumaat pun. Jadi duduk banding. Ini bahaya. Jadi kita kena targhib, galakkan orang, dan juga tarhib, kena bagi peringatan. Mu taat, tinggalkan maksiat. Tapi kalau kita ambil duduk ancam saja, neraka je, orang akan jadi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Oi, tak ada harapan dah kita ni. Kita duduk di akhir zaman. Duduk di akhir zaman dah kita ni. Alasan dia duduk di akhir zaman. Alasan dia nak kiamat dah ni. Tak ada masa dah kita nak ibadat. Kalau ibadat pun Tuhan tak terima dah. Ni duk sebar hadis-hadis tentang palsu, umur dunia 7,000 tahun. Duk sebar tentang maknanya orang kita ni terjebak dengan riba, walaupun macam-macam dia punya, yang menyebabkan orang ni akan lari daripada kebajikan. Maka kewajipan tugas pendakwah dua-dua kena ada. Dia panggil at-targhib, galak, dan amaran. Jangan menggalakkan saja. Orang tak takut pula ke Tuhan. Baik, yang kedua Allah kata inna zalika lahaqqun. Inna zalika lahaqqun. Sesungguhnya segala yang diterangkan itu benar. Ai anna hadzal khisam, perbalahan di antara ahli neraka ni benar akan terjadi. Pemimpin marah kepada pengikut, kenapa kamu ikut aku? Saya dulu ajak awak. Kalau awak tak ikut saya pun tak ada, gerakan kita ni tak jadi. Jadi marah pula. Ketua tu marah kepada pengikut dia, sebab yang kita ni jadi macam ni sebab awak ikut. Mudah laik setiap kali aku buat benda-benda mungkar, benda maksiat, kamu yang sokong. Kalau semua pakat marah belakang, aku berhenti. Yang pengikut pula kata, kamu ni bos, aku kalau tak ikutmu payah nak makan. Ikutmu dapat belanja makan free lah, macam-macam dapat tak, boleh jalan sana sini, ditaja itu taja ni. Jadi kalau aku tak ikut, rugi. Macam-macam lah. Ataupun hak ajaran sesak ni pula terpengaruh pula dengan ajaran-ajaran kononnya dia ni makrifat lah, kononnya dia ni macam-macam. Jadi balahlah sama dia di akhirat esok, tapi perbalahan yang sudah tidak berguna. Kalau kita nak bincang sekarang. Yang mana betul, yang mana salah. Kita ada parameter, ada neraca timbangan kita. Nabi SAW beritahu, aku tinggal kepada kamu Al-Quran dengan Sunnah. Ambil Quran, tengok tafsir ulama muktabar,
ambil sunnah, tengok syarah-syarah hadis yang muktabar, kita letak di situ, itulah timbangan amalan kita. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Tengok dalam ayat yang sama lagi, wa innalil muttaqin lit-taghin, ada dua perlawanan, mana taghut lawan dia muttaqin. Orang yang bertakwa lawan dia taghut. Takwa lawan dia taghut. Jadi dalam Al-Quran ini kamalul Quran fit ta'limi wat tabligh. Al-Quran ini lengkap dalam penyampaian dia, lengkap di dalam pendidikan dia. Mana Al-Quran ini dalam pengajian dia lengkap, dalam penyampaiannya lengkap. Wa annahu masanin. Masanin ni berkembar, sentiasa berkembar. Cerita dia dua sama. La perlu kontra. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut yang muttaqin, dia sebut selalu yang taghin. Sebut yang baik, sebut yang buruk. Supaya kita tidak tercari-cari. Yang baik saja ke? Yang buruk pun ada, kena tahu. Ataupun yang buruk saja ke, tak ada baik? Lah, baik pun ada. Maka dengan itu terserlahlah kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Umar. Umar kata apa? La tanqudanna ural islami urwatan man nasha'a fil Islam la ya'rif al-jahiliyah. Akan terungkai ikatan Islam dalam seorang diri anak-anak kita ni. Siapa yang membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliyah. Dia tak tahu jahiliyah. Sekarang ni banyak kita bertukar ni. Budaya-budaya, adat jahiliyah pun. Orang jahiliyah pergi ke kubur, contohnya duk gosok-gosok, duk panggil-panggil ahli kubur. Jadi Islam kata pergi kubur untuk mengambil pengajaran dan iktibar, dan kita doakan pada kubur. Jadi kita jadi bertukar. Sekarang ni bertukar balik. Maka orang yang membesar dalam suasana begitulah keadaan dia. Jadi kita kena didik anak kita dengan pendidikan yang betul, pendidikan yang benar. Apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat. Contohnya budaya-budaya dalam masyarakat ni, macam-macam budaya dia panggil adat. Adat mandi safar lah, adat apa dia, melenggang lah, macam-macam adat yang ada. Jadi kita kata adat ni bukan daripada al-Islam. Dia mari daripada kebudayaan yang lain. Sama ada budaya Melayu ke budaya Hindu ke budaya Parsi, masuk campur habis. Jadi kita kena sekat. Kalau tidak, kerana tu Quran ajar kita tabligh wa ta'lim, targhib wa tarhib. Jadi kena ada dua. Ini lengkap dakwah Al-Quran ini. Yang keempat dah. Yang keempat, puak kafir kata wa qalu ma lana la nara rijala kunna na'udduhum minal ashrar. Mana orang yang kita anggap mereka sesat dulu? Duk mana puak tu? Jawab dia nya, ulama tadabbur kata anna ahlan nar, orang-orang duk neraka yatazakkarun. Mereka ingat balik apa yang mereka buat dalam dunia dulu. Sebab malaikat mari tanya balik, engkau atas dunia dulu berapa orang kau perli? Berapa orang kau hina? Berapa orang yang kau pukul, engkau lanyak orang-orang Islam yang lemah. Kan? Bilal, Sumayyah, Ammar, Yasir, itu peringkat awal. Kemudian mari peringkat kemudian. Peringkat zaman kita ini. Kalau kita tengok zaman kejatuhan Islam di Andalus, bagaimana orang Islam di Mesin. Dahsyat dia punya penyembelihan. Tak usah zaman kita, 4-5 tahun lepas. Berlakunya pembantaian di sahabat-sahabat kita di Myanmar, di Rohingya. Dahsyat. Di Oreyo apa nama? Jadi kita boleh tengoklah bagaimana puak-puak kafir itu buat. Esok dalam neraka mereka akan ingat balik. Mana orang yang kita hina dulu? Di mana mereka dulu? Tapi ingat nak buat apa? Ingat untuk menambahkan lagi seksaan itu. Dia ingat kau dia orang sekalinya kita rupanya tak ada. Itu untuk puak kafir. Puak kita esok pun jumpalah kita. Orang yang hina orang yang duduk buat tuduhan-tuduhan pada orang ini, jumpalah nanti dia akan teringat balik, dulu gini. Baiklah, kita pergi pada yang terakhir, yang kelima.
ayat 64, inna dzalika lahaq. Inna dzalika lahaqqun. Allah kata benar apa yang aku cerita ini, takhasum ahli nar. Puak-puak ahli neraka duk balah. Annal atba' wal matbu'in, pengikut dengan ketua dan neraka semua dah. Dan Allah Ta'ala janji tidak akan binasakan umat ini, tidak akan diambil azab kecuali setelah diberi amaran. Fala yu'dharu haula, kan? Tidak lagi diberi keuzuran kepada mereka yang mengikut ketua-ketua pembesar-pembesar, sebab sudah pun disampaikan kepada mereka hujah-hujah. Hujah sudah sampai. Cuma mereka tak mau ikut Nabi, pergi ikut Abu Jahal. Tu kenapa? Itu jadi masalah. Masalah sekarang ni bukan tak sampai maklumat, maklumat sudah sampai. Tapi sama ada diselewengkan maklumat, diubah fakta lebih kepada auta dan sebagainya. Sebab tu bila dakwah disampaikan, dia jawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Dia kata ke Nabi, tok nenek kami ikut cara lain, awak cara lain. Pergi lah. Maknanya dah sampai kepada mereka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Dalam surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Puak kafir dalam neraka ketika duduk diputar dalam neraka dengan azab, mereka menyesal. Dia kata ya laitana, eloknya ata'na Allah, kalau kita taat pada Allah dengan Rasul dulu. Ni kita ikut ketua kita. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami dulu silap pergi ikut ketua-ketua kami, sesatlah kami. Jadi kalau kita ikut dakwah yang dibawa oleh Nabi, taat pada Allah dan Rasul, kita pun selamat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mereka diazab bukan semata-mata ikut toksik, ikut ketua saja, tapi mereka juga sudah sampai hujahnya sendiri. Tapi dia kerah kepala, tak mau tunduk kepada kebenaran, mereka pergi ikut yang tak betul, maka tak betul lah dia. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. Kita akan sambung lagi dalam ayat 65 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.